Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam, Doktor. Dah habis makan belum? Dah. Okey. So, kita boleh sambung balik. Kita sambung balik. Okey. Okey. Buka lah tu kamera. Boleh lah kita sembang-sembang. Contohnya dekat bukan Starbucks, you ex ke Starbucks kan. So saya kedai mamak lah ni. Okey Dini. Berdasarkan you punya objektif tadi. Kan? You nak agak-agak kalau you tadi berapa persen? You 5%. Berapa persen? 2 eh? 2%. 2% you nak agak-agak you nak pilih yang mana tu? Ada banyak tu unit trust tu. Kalau yang saya search ni, yang 2% tu PHIM unit trust Berhad. Dia PHIM. punya return 2%. Okey you 2%. Okey, bukan saya nak gelak kan, tapi saya nak gelak jugalah. Okey, yang ni saya tak boleh. Sepatutnya saya kalau you all jadi investor punya advisor, you tak boleh gelak tau, you punya klien tau. Contoh klien you cakap you nak 2% kan, dia nak 2%, you jangan gelak kan. You gelak senyap je. Kan, so maksudnya sebab apa? Dia beza-beza tau antara ni klien. Tapi orang muda sepatutnya risiko dia lagi tinggi. Orang muda patutnya dia boleh ambil risiko yang lebih tinggi. Kenapa saya cakap macam tu? Mental kuat lagi kot. Mental kuat lagi. Jadi orang tua tak kuat mental. Tak banyak komitmen. Tak banyak komitmen. Okey, lah betul. Satu, mental tu kuat lagi tu saya tak tahu macam mana mental kuat lagi. Okey, maksudnya you boleh terima lagi lah kalau rugi ke apa ke macam tu. Macam mana? Tengok. Sebab kan ingat tak minggu lepas saya cerita tentang stages life cycle kan? So orang muda dia akan invest risiko tinggi. Orang yang dah mid to late career ni dia risiko dia rendah sikit. Kalau dah pencen lagi rendah. Betul Doktor. Orang pencen patutnya macam you 2%. Sebab apa? Modal dia besar. Dia ada duit pencen contohnya 1 juta. Kan? 1 juta kan? 2% 1 juta tu banyak tu. Kan? Tapi kalau kita modal kecil, contohnya 1,000, 10,000, 2%. Okey. Siapa sini tahu rule of 72? Tak. Cari Google sekejap. Rule of 72. Dia untuk estimate tahun yang diperlukan untuk double invested tu. Betul.
Okey, kalau dini, you 2%, berapa tahun untuk double? Kalau Carol berapa persen tadi? Tadi 6. Okey. Kalau 6 berapa tahun nak double? Modal you. Tahun Hmm. 5. Kalau saya 36. 36 tahun. Nampak? You kalau ada 1,000 nak jadi 2,000, 36 tahun baru dapat 2,000. Baru dapat 1,000 lagi tu. Faham tak? Kan contohnya you simpan 1,000 sekarang, kan? 2% setahun, 36 tahun baru dapat jadi 2,000. Umur you berapa masa tu? Dah ada cucu. Kalau Carol berapa tahun? Itulah. Tak tahulah. Sebab ikutlah formula dia, 72 bagi dengan 6. Saya 14 Dr. 14 4. 14 ke 12? 14. 5. Saya 5. Saya 12. Siapa yang 12 tadi? Khairul. Carol 12. Yang 14 siapa 14? Saya. Syamim. Tak nampak lah orangnya. Dia tak buka, memang tak tahu tu. Tu lah kita tak tahu siapa yang cakap tu. Ya Dr. Okey. So maksudnya pentingnya sebab tu you nak kena cari orang muda kena cari return yang tinggi. Kalau tidak you nak dapat double, contoh double je lah kan. 36 tahun. Sanggup ke tunggu? Sanggup ke tunggu 36 tahun? Lambat kaya. Betul. Lambat kaya. Sebab tu kalau you tengok senarai tadi kan. Senarai tadi Okay, saya tunjuk senarai tadi. Yang ni nampak ni. Okay, yang paling tinggi saya tengok 87% tu ada ni. 87%. Okay. Okay, dia ni sektor dia balance. Dia ni sektor ni kita akan discuss kemudian. Ni 87%. Interpack Dana Safi ni. Interpack. Okay, di DDNK punya ni. Kenal DDNK? Nah. DDNK punya company. Okay, bukan dia punya company tu. Maksudnya dia kerja dengan Interpack ni. Tak silap saya lah. 87%. Tapi, okay, ini 87% setahun. You kena tengok return dia. Banyak tahun. You pergilah buka Interpack tu, betul ke 87% ni setiap tahun? Okay. Tapi kalau 87%, berapa lama you kena double kan tu? 72 bagi 87. Tak sampai setahun, 8 bulan. Tak. 0.82. 0.82. 83. 0.83. 72 bagi 87. 0.8 tahun. Nampak tu? Tak sampai setahun double. Okay, tak sampai setahun boleh double. Contoh. Kan? Tapi kalau you ambil 2% tadi, memang 36 tahun dah. Okay, tapi bila tengok ni, okay, you kena tengok apa lagi macam saya cakap tadi ni ialah 1 bulan 1 2020 sampai 1 bulan 1 2021 setahun kan. You kena tengok performance dia banyak tahun. Okay, berbalik kepada isu tentang performance ni. Okay, teori random walk teori katakan, okay, bila kita ada tengok teori balik kan, teori random walk tu mengatakan past history ni kadang-kadang tak boleh pun kita pakai. Maksudnya sejarah lampau ni tak boleh pakai sebab apa? Harga dia saham, kalau saham contohnya dia ni random. Okay, kadang-kadang dia bukannya boleh berdasarkan kepada ni lah. Tapi ada juga teori kata fund manager tu punya skill boleh buat kita dapat return macam tu. Sebab tu kita tengok fund manager ni dia punya skill okey ke tak. Okay, kalau dia sekali je boleh buat 87%,
setahun sebelumnya rugi ke, tahun sebelumnya kecil ke. So mungkin dia punya skill tu nasib-nasib je. Kan, mungkin dia nasib-nasib je dia untung. Sebab COVID hari tu dia beli kat saham dekat banyak glove, okay, healthcare, so dia untung banyak. Okay. So, berbalik pada soalan tadi lah, kan. Berdasarkan risiko you kan, yang sanggup you rugi dan sebagainya kan. So kita kena tengok lah, okay, berapa lama kita nak achieve objektif kita. Contohnya you nak simpan duit tu, you nak labur ni, apa objektif you tadi? You nak dapat 2%, tapi 2% tu sebenarnya untuk apa? Okay, untuk you pergi haji ke contohnya kan. Okay, contoh you nak pergi haji lah, haji kos dia berapa? Belas-belas ribu. Okey, belas-belas ribu. Termasuklah dengan apa semua, dengan you punya belanja shopping apa semua, mungkin 20,000 lah. Betul tak? Betul. Okay, Betul. so, kalau you contohnya, you ada 10,000 sekarang, you nak simpan dalam tabung haji, berapa persen tabung haji kena bagi je you? Kalau you dalam masa 10 tahun lagi you nak, umur you 35 contohnya, okay, 35, saya 10 tahun lah contoh okay. Kalau 10 tahun, 32 lah kot. 32 you nak pergi haji. 10 tahun. Kalau you nak cari 10 tahun, berapa persen sepatutnya tabung haji kena bagi? 10%. 10% Sebab dia 72 bagi X rate tu kan, dapat 10 tahun. So, kalau nak dapat X kena atas, jadi 10X kan, 10X, 10 tu bagi dengan bawah ke bawah, jadi 7.2 tahun. 7.2. Kan? 7.2 tahun kan? Betul. So 7.2 tahun, you simpan 10,000 you je, tabung haji, sorry, bukan 7.2 tahun, 7.2%. 7.2% kalau tabung haji bagi, 10 tahun you boleh pergi haji dah, dengan ada 10,000 je. Faham ke tu? Faham. Kan? Okay. Tapi sekarang ni tabung haji bagi berapa persen? Contoh, tabung haji bagi berapa persen? Tabung haji bagi berapa persen? Tahun sebelumnya 1.25%. Tahun yang 2020 berapa persen dia bagi? 3.1. 3.1%. Separuh daripada you punya 7.2. So maksudnya you tak boleh pergi dalam 10 tahun. You boleh pergi dalam masa lagi 20 tahun. 20 tahun. Contoh. Sebab apa? 7.2. Okay, 7.2 bahagi, sekejap saya share dulu ni. Okay. Ini calculation simple Saya belum buka calculation pakai yang ni, 72 bagi 3.2%. 22 tahun. Okay, 22 tahun baru you boleh jadikan 10,000 yang you simpan sekarang jadi 20,000 pada 22 tahun akan datang. Tapi kalau you tengok dekat unit trust ni, sebab tu kita kalau simpan kat bank memang tu lah kan. Kalau you simpan kat bank, okay, bank bagi 2% kan. Okay, bank bagi 1.5 lah bank bagi. 72 okay, bagi 1.5. Okay. 72 tahun. Contohnya 72 tahun. Tambah umur you sekarang berapa? 22. 94 tahun baru boleh dapat pergi. Cucu yang pergi tak saya? Cucu yang pergi. Sebab tu kita kalau tu kita kena bijak. Kita kena cari kat sini. Okey, mana you nak cari yang maksudnya yang boleh bagi return yang bagus. Kalau ikutkan paling tinggi ni lah. Tapi mestilah risiko, ada risiko juga kan. So you tengok mana yang paling baik, yang okey, yang konsisten dia punya return ni. Okay, ini setahun tau. Sebab tu you pergi tengok. Okay, Interpack. Tengok dia punya Interpack Dana Safi ni. Okay, contohnya kita cari. Okay, Interpack Dana Safi. Interpack Dana Safi. Okay, performance lah Okay, ini kita tengok ada tak ni Interpack Dana Safi Fund Performance.
Okay, kita try tengok. Ada ke tak? Okay. Okay, Interpack Dana Safi performance. Okay, you tengok dia punya return. Tak adalah. Dia ni risiko tinggi. Okay, nampak memang 2020 87%. Tapi 2019 1.92. Ini negatif 23. Ini 40, 1. Ini memang risiko tinggi. So kalau you ni you boleh elakkan, you tak nak risiko tinggi. You cakap tak apa, pelan-pelan kayuh. Okay, sebab tu memang 2020 ni memang tinggi lah. Tapi secara purata 7% je. Jangan tertipu Jangan tertipu dengan setahun punya performance. Faham tak? Faham Jangan tertipu dengan setahun punya performance. So you kena buat kajian. Benda ni memang you kena buat kajian. Okay, you kena buat kajian kan. Okay, tapi bab kata teori kata memanglah past history tu tak boleh nak jadikan ukuran. Tapi ada teori yang katakan past history boleh pakai. Okay, disebabkan oleh skill fund manager tu, terror, market timing dia bagus kan. Tapi mungkin market timing dia tahun lepas memang bagus lah. Market timing dia tahun lepas sampai 87%. Okay, saya rasa sebab COVID. Sebab COVID tu. Kan? Sebab COVID dan dia mungkin fund manager ni dia ambil duit dia masuk dalam glove counter. Okay, masuk dalam glove counter. Sebab tu yang untung besar tu. Okay. Alright. Okay. Okey, saya nak tanya, faham ke tak apa yang saya cerita tadi? Faham. Faham. Okey, faham tak apa bezanya return yang rendah dengan return yang tinggi kepada you punya objektif lah, caranya nak capai objektif you. Okey. Dah faham tak kenapa orang muda patutnya lebih tinggi risiko dia berbanding dengan orang tua? Faham, Okay. Doktor. Sebab orang tua, bukan orang tua lah, orang yang dah berumur, duit dia besar. Okay, duit dia besar. Dia ada pencen, dia ada EPF yang dikeluarkan. So kalau dia betul pandai mengurus kewangan, dia tak habiskan duit pencen dia macam tu je. Okay, dia akan labur. Okay, dia akan labur. Okay, duit dia contohnya 1 juta. Dia labur kat tabung haji pun. Tabung haji pun bagi, contoh 3% kan. 3% setahun daripada 1 juta berapa ribu? 3% setahun. Cuba kira. 3% setahun dengan 1 juta. 330,000. 30,000 je. Ya? 30,000. 30,000. 30,000. Betul tak? Betul tak? Okay. Okay. 30,000 bagi 12. 2,500. Cukup tak kalau 2,500 kalau dia nak belanja? Cukup. Kan? Tapi kena lepas tunggu 3 tahun tu tak? Kena tunggu 3 tahun. apa dia? Tak dengar lah. Kena tunggu 3 tahun ke? Setahun je. Tak, Tahu. maksud saya. Maksud dia kan masukkan dalam unit trust ke apa kan. So kena tunggu 3 tahun ke baru dapat pulangan ataupun dia masuk terus tahun ni dapat? Dia kena, okey, kalau dalam tabung haji, dia akan ikut tahun. Okay, dia akan prorate. Contohnya you masuk bila? Dia akan prorate lah. Tapi kalau saham, kalau saham lain kalau you beli sehari sebelum dia bagi dividen, okay, lepas tu besok dia bagi dividen, dia declare dividen, you dapat. Okay, kalau saham. Kalau unit trust dia akan prorate.
Okay. Saham je tak prorate. Saham hari ni beli, besok bagi dividen, memang dapat dividen tu. Walaupun sehari pegang. Sebelum X date. You kena beli sebelum X date. Saham je kalau beli kat saham. Tapi kalau unit trust ke, tabung haji ke, dia akan prorate. Prorate tu maksudnya berapa lama you masukkan dalam tu. Kalau you masuk sebulan, dia akan bagi 1 bahagi 12 kali dengan setahun lah punya rate. Okay. Contohnya you pegang sebulan je. Okay, dia bagi dividen contohnya bulan 12. You beli tu, you masuk tu bulan 11. So dia akan bagi sebulan je untuk dia punya dividen. Tu kalau unit trust dan juga tabung haji ke bank ke macam tu dia kira. Okay. Tapi kalau saham, you beli sehari sebelum X date. Dia ada X date dia. Coming date dan X date. Sehari sebelum X date, okay, you akan still dapat dividen tersebut. Okay, faham Okay. Alright. So, kalau faham tentang ni, okay. Faham tu juga tentang risiko yang you nak kena ni. Dan juga tentang objektif you nak capai tadi. Dan juga berapa tahun you agak-agak you nak yang ambil simple punya calculation lah, iaitu double je kan your investment. Okay, dia panggil rule of 72. So you kena mahir benda-benda macam ni, terutamanya you ni bachelor of muamalat kan. You kena mahir ni. Kalau you tak mahir ni, maksudnya susah nanti. Sebab apa? Semua orang kena tahu benda ni. Bukan hanya setakat bachelor of muamalat je ataupun bachelor of finance je. Semua orang kena tahu. Sebab apa? Benda ni memang you akan buat dalam hari-hari you. Tapi you sepatutnya lagi pakar daripada diorang. You sepatutnya lebih memahami daripada diorang. You kena lebih boleh advise diorang tu kalau you ambil sijil lah. Contohnya ni sijil sebagai certified financial planner ke dan sebagainya. Nak tanya. Kalau macam buka lah kamera, tak nampak lah siapa yang cakap, siapa yang bertanya. Okay. Boleh. Baru nampak orangnya. Okey. Yes, silakan. Tanya kalau macam unit trust dia punya upah tu sama ada kita bagi upah tu upah lain ataupun persen. Maksudnya dia nak upah daripada persen. Ke kedua sekali. Dia ada upah dia. Okey, unit trust ni ada upah dia. Kalau ASB lain, kalau apa lain. Okey, you tengok harga contohnya kalau unit trust dia ada NAV NAV atau net asset value. Harga dia berapa sen lah. Contohnya kalau kita beli satu-satu tu dia ada cakap lah ni mungkin harga 50 sen ke, 60 sen ke, 70 sen ke kan. Tapi dia ada juga dia panggil upah dia. Okey, untuk ni. Dan upah dia memang mahal sikit lah daripada beli saham terus. Okey, sebab dia nak kena uruskan duit tu. Dia ada dua satu front end, satu back end. Okay, front end tu masa mula-mula kita beli. Okay, back end tu ialah kos pengurusan dia. So dia ada dua upah untuk dalam unit trust ni. Okay, setiap tahun nanti dia akan minta upah. Sebab dia uruskan duit you. Okay, dia akan ada upah lah, management fee dia panggil. Management fee, kos pengurusan. Ada back end, ada front end. Front end tu masa mula-mula beli. Okay, front end tu masa mula-mula beli. Back end tu ialah dalam setahun lah dia charge. Okay, management fee. Ada upah dia. Upah dia tu lah juga commission unit trust agent. Ada sebahagian tu. Kan banyak sekarang ni bachelor of muamalat you punya senior jadi unit trust agent kan. Jual unit trust kan. Betul tak? Habis mana datang dia punya commission tu? Daripada upah tu lah. Okay, tapi upah dia lah upah yang daripada front end lah. Yang masa mula-mula kita beli tu. Tu ada upah dia. Macam okey, apa dia? Kiranya tak ada ambil daripada persen lah. Persen memang 100% kita punya. Tak ambil 100% tu macam mana tu? Maksud dia persen daripada keuntungan lah. Keuntungan saham. Tak. Dia ambil masa kita mula-mula beli. Kita beli dan jual dia akan ambil dia punya upah. Dia macam saham juga.
saham kan ada broker, cost broker tu kan? Kan? Cost broker tu, contoh kita beli 100,000 unit pada harga 50 sen kan? So maksudnya kita kena bayarlah 100,000 unit dengan 50 sen. So kita kena bayarlah 50,000, betul? Okay. Tapi upah dia lain. Upah dia lain. Upahnya tak, maksudnya persen memang kita ambil langsung lah. Tak. Maksudnya upah lain. Tak ada kena-mengena dengan persen. Dia ambil daripada harga kita beli tu. Okay, harga kita beli tu. Upah dia tu. Okay, contoh net asset value Okay, kita tengok, saya buka satu lah. Okay, saya buka CMB WA lah. CMB WA, Wealth Advisor. Okay, yang ni. CMB Wealth Management, tak silap saya lah. Ini. Ini ke? Okay, ni kod. Tak nampak tu. Oh, tak nampak. Ini namanya saya short sendiri. Okay, yang ni contoh ini ialah CMB Principal. Tak silap saya. Okay, kalau individu ada macam-macam. Okay, EPF, I invest. Ini contohnya kita ada EPF, kita nak invest. Okay. Unit trust ini. Unit trust. Okay, unit trust. Okay, new fund series. Kejap kita tengok. Ini contoh CMB CMB. Tapi saya bukannya ejen CMB ke apa. Okay, ini what is unit trust kan. Direct investment. Okay, ini antara kalau kita beli saham terus banding unit trust. Who should invest? Okay, yang ni contoh ni. Top unit fast unit trust fund. Okay. Ini contoh. Okay. Ini contohnya kalau principal China Direct Opportunities Fund. Maksudnya dia punya fund ni dia invest dekat China. Okay. So kita tak payahlah pergi China beli. Kita invest kat sini je. So dia tahun pertama 3%, tahun ketiga 3 tahun. So dia adalah dia punya performance dia tu. Okay. So net asset value dia contohnya RM1.10. Okay, RM1.10, 18 bulan 6. 16 bulan 6, RM1.8. Yang ni RM1.10. So dia berubah-ubah. Okay, berubah-ubah. So kalau kita beli contohnya 100 unit yang ni. So 100 unit maksudnya kita kena bayar 110 lah, betul tak? Okay, 110, 39. Itu adalah kita beli yang ni. Tapi dia akan ada upah dia. Dia akan ada upah dia. So you kena tengok dekat upah dia. Dia mesti ada upah dia. Upah per unit dah. Upah per unit. Ni. Nampak ni. 5.5%. Ni front end, ni back end. Sebab tu saya cakap mahal. Kalau unit trust mahal. Faham tak? 5.5% tau. Upahnya lagi banyak tu kan? Besar lah. 5.5% kali dengan berapa jumlah you beli tadi? 5.5%. Okay. Kalau saham, contoh saham okay, saya buka M plus tu lah, M plus. M plus, okay, brokerage fee. Ini M plus. Okay. Okay, ini. Okay, you tengok ni. 0.08%. Nampak? Yang ni berapa? 0.05. Bukan 0.05. Ni 5.5%. Persen. Ni 5.5%. Yang ni 0.08. Okay. Faham ke tak? Kenapa unit trust? Yelah, you tak payah fikir. Tapi dia punya charge fee dia sebab dia yang tolong buat semua.
Dia kenalah ambil dia punya fee tu. So 5.5% ni sikit bahagiannya pergi kepada ejen unit trust. Okay, mungkin berapa persen kita tak tahulah kan. Okay, ada kepada company. Okay, contohnya CMB ni kan, CMB principal ni ada kepada ejen dia, ada kepada dia punya bos ejen dia tu kan. Sebab you tahu dia kan unit trust agent ni, you kena ambil exam unit trust agent. You boleh je ambil exam. Saya pernah ambil exam dia, senang je. Exam ni you kena ambil exam ni, FIIMM ni. Tak silap saya dalam berapa ratus je untuk jadi. Okay, untuk ambil exam tu. Okay, mesti 21 tahun. Okay, SPM kena ada kredit. Okay, tak perlu ada degree pun. Okay, lepas tu kena sign apa ni comprehensive. Okay, submission, unit trust, consultant. Tapi you mesti ada lah. You kena ada jadi unit trust scheme consultant. Okay, must be made. Okay, lepas tu registration, mana dia punya ni fee dia. Nampak ni? 170. Okay, tapi setiap tahun kena bayar RM53. Tapi kalau you ambil tak pas you kena ambil lagi lah. Okay, ini je. Untuk jadi agent, nak cari duit senang je dalam kewangan ni. You tak boleh jadi pelabur, you jadi agent. Ni agent unit trust. Tapi you kena faham tentang risiko, you kena faham tentang reward. You nak explain ke orang tu. Betul. Kan? You nak tengok dia, okay, kalau dia tu macam Dini. Okay, dia macam Dini, tiba-tiba you cakap, you ambil lah yang ni. Yang ni 87% setahun. You agak-agak dia nak ke tak? Belum tentu dia nak lagi sebab risiko dia cakap 87% betul ke? Tahun sebelumnya negatif. Contoh bukan negatif, tak salah saya ni adalah 1 tahun dia yang negatif kan. So dia mungkin risikonya rendah. Toleransi dia. Kan? Ya. Tadi bayar 5.5% per unit NAV kan? Kan? Maksudnya dia kena bayar lagi tak untuk front end dengan back end? Ke tak bayar? Itu dah termasuk. Tu front end tu yang 5.5 tu lah. Tu front end. Back end tu ialah yang ni. Yang ni. Yang dia punya 1.8 setahun ni. Okay. Faham. Tu nampak dia management fees ni. Ni 1.8. So beli je 5.5. Okay. Jual pun tak silap saya, saya tak ingat. Jual saya ada charge ke tak charge. So yang ni saya lupa lah. Saya dah lama tak beli unit trust. Saya ada sikit je unit trust. Saya ada juga tapi saya ada sikit sebab dia terlalu kan kalau you tengok dalam portfolio management tu, kalau you nak tukar, nak rebalance kan dia ada ni sebab tu tinggi ni 5.5%. 5.5% tu kalau you untung, contohnya you untung dalam 5% dalam saham tapi you kena bayar 5.5, you dah rugi lah sebenarnya. Okay, sebab kos dia tinggi. Sebab tu saya suka beli terus lah 0.08 je. Beli 0.08, jual pun 0.08. Okay, so dia baru 1.6% lah. Termasuk dengan stamping apa semua, adalah sikit kan macam tu. Sebab tu kalau contohnya yang saya, contohnya saya tunjuk yang ni. Yang saya punya untung semalam. Untung semalam saya jual RM500. Okay, yang ni. MP saya merempit semalam pagi sekejap je. Okay, saya untung 500 tapi tak dapat 500, nampak? 448 je. Okay, so RM52 tu broker. Okay, Okay, faham ke tentang unit trust? So
Okey lah. Saya rasa saya tak maulah masuk kepada isu property lah. Minggu depan lah kita masuk property pula, boleh? Boleh. Okey. Jadi saya nak you all lepas ni tengok video unit trust saya, boleh? Kita habis cepatlah. You tengok tentang video unit trust saya tu, saya punya interview dengan TV9 ke TV3. Okey. TV9 atau TV3, saya dah share sebenarnya untuk dalam kita punya course guideline tu. Okey, you tengok, you fahamkan sikit lagi lah. Itu maksudnya mengulas ke bukan mengulas, apa ni, merapping merapping pula, apa, mengkonklusikan okay, perbincangan kita hari ni. You tengok video tersebut. Okay, so boleh ada soalan tak sebelum kita end the session? Tak ada. Kita habis awal lah 10.30 ini. Kalau tak ada, okay, nanti tengok video unit trust saya tu. Okay, kalau buka dekat jangan lupa you all kena sentiasa masuk dalam sini. Okay, dalam you punya KMA berapa tu? KMA 2 ni. Okay. Kedatangan you kena masuk setiap minggu. Okay. Dalam files ni kena ada ni kan? Ada kehadiran kan? Betul. Jangan lupa ni. Okay. Lagi satu yang ni. Yang ni yang saya cakap tu. Ada video tentang unit trust. Okay, video-video ni sepatutnya you tengok. Okay. Sepatutnya you tengok. Kalau you tak tengok tu kuranglah dia punya ni. Okay, yang ni lah. Okay. Okay, saya dah cerita tentang FIMM. FIMM ni nak ambil exam tadi. Okay. Lepas tu balance fund, index rate fund ni saya tak cerita sangat tadi. Tapi kalau you nak, you cari soalan dia minggu depan you boleh tanya. Okay. Okay, lepas tu, okay, minggu yang seterusnya ialah barulah saya akan masuk ni. Tapi macam mana saya terbalik ni Saya tengok hari tu lain. Patutnya saya kena buat unit trust dulu. Lepas tu baru portfolio management. Tapi tak apalah. Okay, lepas tu last sekali ialah real estate and other investment. Kita dah minggu ke berapa sekarang ni 11. 11 Okay, ngam-ngam lah. So minggu depan patutnya memang buat property lah. Property, REIT, emas, melabur emas. Okay, you fikirlah apa pun. You nak tanya apa pun boleh tanya. Okay, pelaburan ni bukan sahaja saham saja tau. Memang saham banyak dalam kita punya syllabus. Okay, hampir 4 minggu, 2 minggu teknikal, 2 minggu lagi. Tak, bukan 4 minggu, 5-6 minggu. Okay, separuh kita punya syllabus kita lah saham. Okay, tapi banyak benda pelaburan ni bukan saham saja. Okay, jadi saya nak share yang KMA ni, KMA 2 KMA 2. Okay, tu. Okay, dia tak ni, saya kena buka WhatsApp ni. Okay, dah masuk belum? Okay, masuk lah kejap lagi. Okay, masuk Okay, so itu saja kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Subhanallah ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Doktor, terima kasih.